Selamat sejahtera ke channel Ko Sains, saya Cikgu Ko. Topik video ini ialah udara. Sains tingkatan 1 bab 7. Udara ialah campuran. Campuran berbagai jenis gas yang tidak kelihatan dan terdapat di atmosfera. Dalam udara kita ada nitrogen. Paling banyak nitrogen, bukan oksigen. Sebab di dalam udara sekeliling kita, ada 78% adalah nitrogen. Oksigen yang kita sentiasa tahu adalah 21% atau 21% sahaja. Selain itu, kita ada 0.97% gas nadir dan bahan yang lain. Dan di dalam udara ada 0.03% karbon dioksida. Tidak sampai 1%. Karbon dioksida hanya 0.03% saja. Udara adalah campuran daripada nitrogen, oksigen, karbon dioksida dan gas nadir. 78% adalah nitrogen, 21% adalah oksigen dan 0.03% adalah karbon dioksida, 0.97% adalah gas nadir dan lain-lain. Lapisan udara iaitu lapisan atmosfera. Di dalam atmosfera atau di dalam udara mengandungi banyak gas, nitrogen, oksigen, karbon dioksida, gas nadir dan bahan-bahan lain. Bahan-bahan lain itu apa? Habuk, wap air dan mikroorganisma. Apa itu gas nadir? Gas nadir termasuk helium, argon, neon, xenon dan krypton. Nitrogen adalah gas yang tidak aktif. Dan dalam udara kita ada 78% adalah terdiri daripada nitrogen. Oksigen lebih kurang 20 atau 21%, iaitu dia hanya 1/5 daripada kandungan udara sahaja. Tetapi oksigen dia sangat penting untuk respirasi. Karbon dioksida hanya 0.03% dan dia adalah penting untuk fotosintesis. Selain daripada itu, udara mengandungi wap air, habuk dan mikroorganisma. Adakah udara campuran? Ya, udara ialah campuran. Komponen yang boleh diasingkan secara fizikal. Gambar lajah ini menunjukkan eksperimen bagaimana menentukan peratus oksigen di dalam udara. Ini adalah balang gas. Apabila balang gas ini terangkup ke atasnya, lilin ini nyalaannya akan terpadam. Kenapa terpadam? Kerana oksigen habis digunakan. Oksigen di dalam ini habis digunakan. Oksigen ini selepas habis digunakan, tempatnya diambil alih oleh air. Maka air akan masuk ke dalam menggantikan tempat oksigen. Jika kita membandingkan aras air pada mulanya dengan pada akhirnya, kita akan dapati air ini masuk ke dalam balang gas sebanyak 1/5 bahagian ataupun 21% dari dalam. Ini adalah fenomena atau gejala yang selalu kita nampak dalam hidupan harian kita. Wap air ada di dalam udara dan apabila wap air itu bersentuhan dengan permukaan yang sejuk, dia akan membentuk titisan air. Kerana wap air di udara terkondensasi, maka kita boleh membuktikan udara mengandungi wap air. Dalam eksperimen, kita menggantikan gas dengan tabung didik. Di luar tabung didik, kita boleh dapati ada cecair atau titisan air terbentuk. Cecair yang terkumpul boleh menukarkan warna kertas kobalt klorida daripada biru menjadi merah jambu.
Ini membuktikan udara mengandungi wap air. Satu lagi eksperimen yang menunjukkan dalam udara mengandungi debu ataupun habuk, iaitu kita gunakan pita selofon dengan bahagian melekat di atas, diletakkan di atas, dan debu di udara akan jatuh ke bahagian pita selofon yang melekit. Dan dengan ini membuktikan debu hadir di dalam udara ataupun habuk hadir dalam udara. Eksperimen ini untuk menunjukkan, membuktikan udara mengandungi mikroorganisma di mana agar-agar digunakan. Apabila agar dibiarkan terdedah kepada udara, koloni putih akan tumbuh dalam agar, iaitu mikroorganisma hadir di dalam udara. Gas-gas yang di dalam udara adalah penting. Di dalam udara ada oksigen, karbon dioksida, gas nadir dan nitrogen. Gas oksigen biasanya digunakan untuk respirasi, pembakaran enjin, roket, kimparan dan pemotongan logam, penyediaan sepatian. Gas oksigen diperlukan oleh semua hidupan untuk bernafas bagi meneruskan hidup dan digunakan oleh semua hidupan semasa respirasi sel. Respirasi sel adalah untuk mengoksidakan makanan untuk mendapatkan tenaga. Oksigen dia digunakan untuk pembakaran bahan api fosil. Selain daripada pernafasan, pembakaran enjin roket, oksigen digunakan dalam kimparan dan pemotongan logam. Campuran oksigen dan asetilena boleh menghasilkan api oksi-asetilena yang bersuhu 2700 degree Celsius untuk menimpa logam dan meleburkan kaca. Campuran oksigen dan hidrogen boleh menghasilkan api oksi-hidrogen yang bersuhu 2400 degree Celsius untuk memotong keluli. Karbon dioksida walaupun hanya 0.03% di dalam udara kita, tetapi dia banyak digunakan, contohnya di dalam fotosintesis, alat pemadam api dan penghasilan air perkarbonat. Karbon dioksida diperlukan oleh tumbuhan hijau untuk melakukan fotosintesis. Karbon dioksida digunakan untuk menghasilkan gas dalam minuman bergas dan alat pemadam api untuk memadamkan api. Selain itu, dia juga digunakan sebagai ais kering untuk menyejukkan ais krim. Jangan lupa dalam udara kita ada 78% terdiri daripada nitrogen. Nitrogen sebenarnya lebih banyak daripada oksigen dan karbon dioksida. Apa kegunaannya? Apa kepentingannya? Nitrogen digunakan dalam penghasilan amonia dan asid nitrik. Selain itu, nitrogen selalu digunakan untuk mengisi beg udara yang dalam kereta. Apabila kemalangan berlaku, beg udara itu boleh melindungi kepala mangsa daripada hentakan yang kuat. Satu lagi kegunaan nitrogen adalah sebagai ejen penyejuk. Nitrogen cecair dia bertindak sebagai ejen penyejuk bagi menyimpan ovum atau embrio. Nitrogen adalah penting di dalam kita nitrogen dan dia juga digunakan dalam penyimpanan makanan. Tayar kapal terbang diisi dengan gas nitrogen supaya tayar tidak terbakar apabila bergeser dengan lantasan penerbangan. Dalam udara ada gas nadir. Apa itu gas nadir? Banyak contoh-contoh gas nadir. Contohnya helium, neon, argon, krypton, xenon dan ledon. Gas nadir banyak digunakan dalam kehidupan kita. Contohnya gas neon digunakan dalam lampu iklan. Helium digunakan dalam balon
udara panas. Argon digunakan untuk mengisi manto. Argon digunakan untuk mengisi manto supaya filamen manto dapat tahan lebih lama. Neon diisi dalam manto iklan papan tanda bagi menghasilkan cahaya merah yang menarik. Helium digunakan untuk mengisi belon kaji cuaca dan kapal udara. Di dalam udara, gas paling banyak ialah nitrogen. Oksigen dibebaskan oleh tumbuhan yang menjalankan fotosintesis. Gas nadir seperti helium, neon, argon, krypton, xenon dan radon bersifat lengai, iaitu dia tidak begitu aktif bertindak balas. Wap air berpunca daripada penyerjatan air dan udara hembusan daripada hidupan. Mikroorganisma ialah hidupan seni, contohnya kulat, spora, butir demunga, bakteria, virus. Ini ada di dalam udara kita. Zarah habuk berpunca daripada tanah dan juraga daripada pembakaran bahan api. Karbon dioksida dibebaskan oleh hidupan yang berrespirasi. Pautan latihan disediakan di bahagian deskripsi. Setakat ini saja perkongsian saya. Jika video saya membantu, jangan lupa tekan butang subscribe dan share kepada rakan. Kita jumpa lagi di channel Core Science.